Kerana macam tadilah ya, dia punya apa kita panggil ya, dia punya ceritanya adalah cerita bandingan antara dunia dan akhirat. Dunia dan syurga mana boleh banding. Sebab itu disempurnakan amalan apa ni balasan manusia itu di syurga besok. Wahum la yuzlamun ya, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun ya. So kita baca sekali lagi ayat 19, walikullin dan bagi kulin setiap manusia ya, makhluk yang beriman ya, jin dan manusia, darajatun, ada darjat-darjat yang berbeza ya. Sebab apa mereka berbeza darjat? Memang disebabkan oleh daripada apa yang amilu mereka telah kerjakan dia di dunia. Disebabkan amal sebab, sebab dunia ni tempat beramal, akhirat tempat kita ambil hasil ya. Dan di akhirat besok wali yuwafiyahum ya, pasti Allah akan sempurnakan, supaya Allah akan sempurnakan bagi mereka yang ni manusia dan jin, a'malahum, balasan ya kepada perbuatan mereka di dunia, dalam keadaan mereka itu la yuzlamun, tidak dizalimi, walaupun sedikit tak dizalimi ya. Tak ada besok di akhirat ya, orang tu datang jumpa Allah, dia kata apa yang aku dapat ni tak cukup ya. Apa yang aku dapat ni tak sepadan dengan apa yang aku buat masa di dunia. Tak ada, tuan-tuan. Kerana Allah Maha Adil. Allah akan bagi bukan sekadar apa yang patut kita dapat. Apa yang tak patut kita dapat pun Allah bagi juga. Lebih daripada apa yang kita expect, tuan-tuan. More than our apa original expectation. Ya, kita akan dapat lebih daripada itu. Dan bila Allah bagi betul-betul. Kerana Allah menyempurnakan. Root word dia ialah wafa. Tadi Kak Macitah dah tanya. Waw, fa, double dan alif ataupun ya. Ya, kalau nak senang ingat, ya lah. Tapi kalau asal dia waw, fa, fa, alif. Alif dalam bentuk maksurah. Alif dalam bentuk ya tu. Wafa, yuwafi. Ya, tu dia punya root word dia. Okey, tuan-tuan ya, selesai. Ada apa nak tanya ayat 19? Kalau ada, Ustaz boleh bantu. Ataupun Tak, tuan-tuan tengok. Ya, silakan. tak, mima. Mima tu mim campur ma. Tapi ma tu berbaris fathah pasal abnormal. Ya, abnormal noun. Betul. Ya, ada lain, silakan. Kalau kita boleh tengok buku kita, ya, sebab dah ada buku, ya, kita tengok. Kalau Ustaz baca tu ada yang tak kena, tuan-tuan betulkan ya. Sebab mata tak apa nak nampak sangat, ya. Jadi Tak, disebut sini, cuba baca. Cuba baca kat apa, Kak Nap, cuba baca. Yang yang mana bawah Ustaz? Wali wali wafi. kuli tu. Wali wafi hum. Wali kuli daripada bawah, daripada asal ayat permulaan ayat. Ustaz saya. Harfu, Uh, harfu ja majrur. okey. Wali kulli. Satu li itulah ya. Harfu jar. Harfu jar tu adalah preposition tu, li tu. Ya, dia tak terjemahkan wow ya. Kalau wow tu adalah sentence connector ya. Dia partikel juga. Li adalah harfu jar, kulin adalah majrur. Majrur tu maknanya berada pada baris tanwin kasrah. Ya, ni tuan-tuan dan puan-puan belum familiar lagi ya. Nanti kita ulang akan dapat nanti insya-Allah ya. Kemudian darajatun. Darajatun adalah mubtada'. Mubtada' tu adalah subjek. Semua dia punya perkataan tu in Arabic, tuan-tuan ya. Jadi tak apalah ya. Kita dah tahu in English dia, kita dah faham. Ya, kita terjemahkan saja. Darajatun adalah subjek. Apa bukti dia subjek? Sebab dia tanwin domah. Tanwin domah. Ya, sebab subjek mesti tanwin domah ataupun domah saja. Ya, dua sama juga. Beza dua dengan subjek, subjek dia berada di awal ayat, dia mendahului verb. Ya, kalau dia di tengah-tengah pun tak apa, as long as tak ada verb depan dia. Kalau ada verb depan dia, dia bertukar menjadi dua. Ya, tadi Kak Nomah dah jawab. Okey, ya, mimma, cuba tengok ya. Min asalnya adalah huruf jar juga, maknanya preposition. Ya, kemudian ma adalah apa? Ma adalah majrur ya. Ma tu sebenarnya kedudukan dia baris bawah juga, tapi tak boleh baris bawah. Macam mana nak baris bawah, sebab ma tu adalah noun yang abnormal. Abnormal dia tak makan saman. Ya, okey ya. Amilu, apa dia amilu? Amilu adalah fi'il mim dia tulis kan? Fi'il mim. Nampak tak? Fi'lun, tuan-tuan yang ada buku, cuba tengok di bawah tu yang warna biru dan merah. Warna biru ada fi'lun ya, kemudian mim. Mim tu adalah madin. Past tense, tuan-tuan, past tense. Ya, tuan-tuan belum biasa tak apa ya.
Tadi tuan-tuan kena rajin tengok, lama-lama insya-Allah dapat. Ya, dia akan ambil masa lah sikit. Permulaan memang macam tu. Tapi tuan-tuan akan appreciate bantuan ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan mungkin belum merasa lagi dia punya nikmat dia ya, belum lagi. Tapi nanti insya-Allah lambat laun tuan-tuan akan dapat. Tuan-tuan akan kata Allahu akbar. Alhamdulillah lah ada ada orang tolong buat buku ni supaya kita dapat faham ya. Kemudian ya ada merah fa'il. Fa'il tu adalah sesuatu yang kita tak nampak di situ. Ini belum belajar lagi tuan-tuan. Biarkan dulu ya. Wali yuwafiyahum. Wow ya. Dia adalah apa tu? Ya, harfun juga. Ya, wow di situ harfun. Tapi dia partikel apa tu? Ya. Partikel dalam bentuk sentence connector. Dia menyambung ayat ataupun menyambung apa cerita ya. Kemudian li yuwafihim. Li adalah huruf ya, huruf jar juga di preposition ya. Yuwafiyahum ya. Dia apa, dia partikel ya. Dia partikel ya. Dia bukan apa ni apa? Dia bukan apa preposition ya. Lam tu. Lam yang mula-mula tadi li kulin. Lam tu adalah preposition. Ya, dan dia partikel. Kalau di sini lam di sini dia bukan preposition, dia partikel saja. Waliyuwafiyahum, dan supaya mereka boleh apa? Supaya Allah boleh sempurnakan kepada mereka. Ya, jadi mereka itu menjadi apa tu? Ya, menjadi apa? Maf'ulun bihi ditulis itu. Maknanya dia menjadi objek. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan belum biasa, tak apa. Nanti kita biasakan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian Nun tu apa Ustaz? apa dia? Dia dalam bracket nun tu untuk apa? Nanti kita akan tengok dia punya depan ya. Nanti insya-Allah mungkin kita ambil masa minggu depan ke apa, setelah kebanyakan tuan-tuan dan perempuan ada buku ya. Ustaz yakin ada sebahagian belum dapat buku lagi ni. Belum beli ya, tuan-tuan kena beli. Ya, kita akan gunakan buku ni secara ekstensif. Ya, akan membantu tuan-tuan dan perempuan ya. Sebab Nun maknanya tu apa dia? minta maaf Ustaz. Nun Ya. tu mansub untuk Ha, fathah. betul. Ya, mansub. Mansub tu maknanya dia dalam bentuk macam objek. Ya, tapi kita belum belajar secara detail lagi tuan-tuan ya. Sebab yang Ustaz dedahkan tu dah banyak ya, tetapi belum cukup lagi. Ya, sikit-sikit nanti insya-Allah. Sebab tu ada yang Ustaz skip je dulu. Pasal kita belum belajar ya. Jadi Ustaz skip je nun tadi sebagai contoh. Ya, tak apa ya. Kemudian amalahum. Amalahum tu dalam bentuk ya mim kemudian baha kan? Mim baha. Mim tu ialah maf'ul bihi. Ya, maf'ulun bihi maknanya objek. Ya, objek juga. Ya, tuan-tuan jangan merungut lagi ya. Sebab apa? Sebab hari pertama tuan-tuan baru kenal. Ya, jadi biar dulu, tak apa. Ya, tuan-tuan jangan bimbang. Kita akan jumpa ya beratus, ya berpuluh-puluh dan beratus-ratus lagi benda yang sama. Jadi tuan-tuan akan dapat akhirnya insya-Allah mudah-mudahan. Ya, tuan-tuan kena azam untuk dapat mudah-mudahan ya. Kena sebab belajar memang macam tu. Tuan-tuan tak boleh dapat overnight. Satu hari tuan-tuan nak dapat semua tak dapat tuan-tuan. Tak boleh dapat. Ya, dia akan ambil masa tuan-tuan. Ya, dia akan ambil masa baru dia dapat. Kalau kita ya harap satu hari, dua hari, tiga hari nak dapat semua tak dapat tuan-tuan. Dia akan ambil masa insya-Allah ya. Dia apa kita panggil? Kita mohon pada Allah supaya memudahkan urusan kita. Okey ya. Jadi a'mala memang kita tahulah objek lah dia ya. Sebab tu Ustaz selalu guna perkataan yang objek, subjek tu lebih mudah tuan-tuan ya. Sebab benda-benda tu kita dah biasa dengar. Dia in English ya. Tapi bila kita nak tukar in Arabic ya, kecuali orang yang dah biasa belajar dalam bahasa Arab tu lain. Ya. Jadi mungkin Puan Sri Insun ya, dia dah belajar dengan Dr. Mahat ya di apa kita panggil di Bukit Damansara. Tu mungkin dan beberapa orang sahabat kita lah ya. Macam dulu Haji apa kita panggil Haji Megat contoh ya. Dan beberapa jamaah kita lagi ya, ada muslimat-muslimat yang pernah belajar ya bahasa Arab ya, menggunakan perkataan bahasa Arab. Tu mungkin mereka dah familiar. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan juga akan jadi familiar. Ambil masa sikit. Kemudian wahum ya, waw sekali lagi ya adalah huruf juga. Dia adalah partikel. Home ya, home tu adalah apa tuan-tuan ya? Apa dia dulu? Ditulis ya. Mubtada lagi ya, wahum mubtada sekali lagi. Mubtada maknanya dia subjek. Pasal dia ayat lain. Ya, maknanya walikullin darajatun mimma amilu. Satu ayat. Waliyuwaffiyahum a'malahum. Ayat kedua. Wahum la yuzlamun. Ayat ketiga. Ada tiga ayat dalam tu tuan-tuan. Ya, dia satu ayat 19. Tapi dalam 19 ayat. Dalam ayat 19 boleh pecah pada tiga.
Ya, boleh pecah pada 3. Jadi bila pecah pada 3, maknanya ya dia ada 3 ayat yang berbeza. Ayat yang pertama walikullin darajatun, ya, darajatun subjek dia. Yang lain tu predikat ataupun khabar dia, cerita dia. Ya. Waliyuwafiyahum a'malahum, ya, dia tak ada subjek. Mana ada subjek? Ya, cuba tengok. Ada tak yang domah? Tak ada. Waw tak domah. Liwafiyahum tak domah. Ya, mana ada domah? Ya. A'malahum pun bukan domah. Jadi mana tak ada subjek. Dia tidak ada subjek di situ. Ya. Jadi bila dia tak ada subjek, maknanya dia mesti ada verb. Verb dia apa? Tadilah yang Kak Macita tanya. Wafa, yuwafi. Ya, yuwafi. Jadi yuwafiyahum tu kita tahu tak siapa yang buat? Tahu. Siapa yang buat? Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana kita tahu? Daripada huruf ya pada yuwafiyahum. Cuba tengok. Wali yuwafiyahum. Dan. Ya, waw dan. Lam bagi. Yuwafiyahum. Yuwafi tu siapa dia? Allah. He. He itu Allah. Maknanya. Dalam ya verb yuwafiyahum. Walaupun tak nampak dia punya dua. Tapi dua tu ada kat situ. Dua tu macam mana kita tahu? Ya. Kita kena assume, tuan-tuan. Ya. Bab nak buat assumption tu yang payah tu. Ya. Kalau tuan-tuan tak biasa, belum biasa tak apa. Lambat laun nanti tuan-tuan dah boleh agak. Tuan-tuan tengok je tuan-tuan kata, ya. Kita dah boleh assume dah. Memang tuan-tuan. Nak sampai tahap boleh assume tu dia akan ambil masa. Tak apa tuan-tuan. InsyaAllah sikit-sikit. Ya. Jadi, bila kita kata wali yuwafiyahum, ya, kita kena assume ada pelaku. Memang kena ada. Memang ada dua dia. Dua dia siapa? Allah. Macam mana tahu? Ada ya tu. Ya, ya tu represent apa? He. He tu siapa? Allah the Almighty. Tuan-tuan, bukan perempuan. Ya, bukan lelaki tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan tak tentang wali yuwafiyahum a'malahum? Bahawa rasanya dia satu ayat by itself, dia adalah ayat yang kedua. Ya, yang tak ada subjek. Yang pertama tadi ada subjek, ada. Apa subjek dia? Darajatun. Untuk ayat ketiga, wahum la yuzlamun, ada subjek? Ada. Mana subjek dia? Hum. Boleh tak home jadi subjek? Boleh. Tapi tak ada domah. Macam mana nak ada domah? Home tu adalah pronoun. Pronoun mana normal noun, dia abnormal. Pasal apa kita tak kata wahumu? Tak boleh. Mana ada wahumu? Tak ada. Wahum. Boleh berubah? Tak boleh. Ya. Him boleh. Home boleh apa ni? Boleh dua. Home dengan him. Ya, tetapi kalau di permulaan ayat dia mesti home. Tak boleh baca him. Him tak boleh. Ya, mesti baca home, tuan-tuan. La yuzlamun. Mereka, ya, yakni manusia dan jin yang beriman, la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Ya. Orang kafir pun tidak akan dizalimi, tuan-tuan. Mereka tak akan dapat balasan lebih daripada apa yang mereka buat. Ya, mereka tak dapat balasan. Ya. Lebih daripada apa yang mereka buat. Yang mereka buat tu akan dibalas dengan dosa. Ya. Tetapi Allah tambah tak lagi? Allah tak tambah. Ya, kerana satu dosa yang mereka buat, satu hukuman dia. Tapi kalau pahala orang beriman diganda 10. Ya, itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa yang tak dapat ayat 19 ni 3 ayat? Siapa tak dapat? Kalau tak dapat bagi tahu. Tuan-tuan ada apa? Ya. Kak Norma, ya, Kak Masita, ya, dapat tak? Ya, ayat 19 ni ada 3 ayat yang berbeza-beza. Okey ke Kak Norma? Okey Ustaz, faham. Terima kasih Ya, yang Ustaz. pertama apa? Ayat pertama. Ayat pertama, walikulli darajatun mimma amilu. Okey, ayat kedua. Waliwafiyahum a'malahum. Okey, ayat ketiga. Wahum la yuzlamun. Okey, alhamdulillah lulus ya. Soalan kedua Kak Norma. Ya. Daripada 3 ayat tadi, ayat yang ada subjek, berapa ayat? Yang ada subjek. Dua ayat. Ustaz, yang Yang, pertama tu dengan dan, walikulli tu dengan wahum. okey. Subjek untuk yang pertama, darajatun kan? Subjek untuk ayat Ya. ketiga. Hum. Uh, tak apa, pasal apa home tu tak nampak dia punya tanwinnya, dia punya domah dia. Sebab dia pronouns, jadi dia abnormal. Okey, jadi bila abnormal, dia tidak ada domah di akhir. Dia tak ada tanwin di akhir. Untuk wali yuwafiyahum a'malahum, dia pun sentence juga satu ayat. Tetapi tak ada subjek, ya. Bila tak ada subjek, ya, biasanya ada verb dan verb tu ada dua yang kita kena assume, ya. Sebab bila tak nampak kita kena assume, kita kena buat assumption. Ya. Jadi kita tak nampak, ya, tapi dia ada. Ya. Jadi dia dia apa kita panggil? Ya, dia dengar, ya. Dia melihat.
Allah Subhanahu Wa Taala lah dia Maha melihat, Maha mendengar. Ya, Allah lah yang menyempurnakan apa ni balasan pahala, balasan amal kepada orang yang apa? Ya, orang yang buat amal tadi, ya, bukan orang lah. Makhluk yang buat amal tadi, manusia dan jin, ya. Jadi wali yuwafiyahum, dia punya root word dia wafa, waw fa fa alif atau waw fa fa ya. Dia punya present tense ada waw ya depan, yuwafiyahum. Yuwafiyahum, ya. Dan pada yuwafiyahum tu, pada apa ni present tense yuwafiyahum, ada dua dia kat situ. Dua dia kita assume saja. Ya, kalau dalam bahasa Arab kita panggil, kita takdirkan saja. Takdirkan. Takdir di sini mana kita assume. Bukan takdir itu makna ketetapan, tuan-tuan, ya. Macam kalau dalam akidah, takdir itu ketetapan. Ini takdir saya, ya, apa ni Ustaz, ya. Saya ni itulah, ya. Dah dapat panggilan, ya. Nak pergi haji dah. Ni contohlah orang kata. Ya, itulah. Masa dapat panggilan pergi haji dulu masa Covid. Jadi Covid tu tak dapatlah, ya, tak dapatlah pergi sebab Covid. Ya, ini alhamdulillah dapat dah, tapi itulah. Ya, saya pula apa masuk apa mandi dalam bilik mandi tergelincir jatuh, ya. Apa ni tulang kaki retak pula. Jadi bila tulang kaki retak, doktor nasihatkan tangguhlah makcik, ya. Makcik kena tangguh, tak boleh nak pergi haji tahun ni. Inilah takdir saya apa ni Ustaz, ya. Ustaz pun cakap ke dia. Memang takdir yang Allah tetapkan tu yang terbaik untuk makcik. Sebab apa pula Ustaz? 2 kali dah tak boleh pergi haji, ya. Kerana Allah nak, ya, makcik buat persediaan setahun lagi. Ya, sebab haji tak boleh pergi bulan depan, bulan lusa, bulan tak boleh. Ya, haji kena pergi setahun sekali je. Jadi maknanya mungkin ada benda-benda, ada ilmu pengetahuan, ya, dalam bab haji yang mungkin makcik belum kuasai lagi. Ya, bab dam, bab tu, bab ni. Ya, mungkin makcik tak kuasai. Ada ayat-ayat, ya, doa-doa tertentu, zikir tertentu yang makcik kena hafal, tapi makcik tak hafal lagi. Ya, dia fikir-fikir, dia kata, betul juga Ustaz. Ya, kita kena tengok macam tu. Memang, itu takdir dia. Itu ketetapan kan, ya. Tetapi dalam bab analisis nahu ni, grammatical analysis, takdir itu bukan ketetapan tu. Ya, bukan kita kata predestination yang Allah tetapkan, bukan, ya, tetapi dia merujuk kepada assumption. Kita assume. Pasal sebab apa kita kena assume? Sebab kita tak nampak ke situ. Okey, tuan-tuan, cuba fokus perkataan ni. Perkataan yang usah highlight ni, ya. Yang ni usah highlight kan perkataan ni. Perkataan, ya, yuwafiyahum ni, ya. Waw lam tu kita biarkan, kita mula dengan ya, ya. Perkataan yuwafiyahum, ya, yuwafiya, ya. Cuba tengok, nampak tak, ya, nampak tak huwa kat situ? Tak nampak, tuan-tuan. Nampak tak dia, yakni Allah yang menyempurnakan? Tak nampak. Bila kita tak nampak, kita kena assume. Dan bila kita buat assume, ya, buat apa, kita assume, kita makna kita buat assumption lah. Assumption tu maknanya kita mentakdirkan bahawasanya ada pelaku dia, ada dua dia. Siapakah dua dia? Duanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh dapat ke tidak? Tak boleh dapat, usah ulang balik. Haji Syahri okey? Assumption. Okey Ustaz. InsyaAllah. Okey. Okey, alhamdulillah. Kak Masyidah okey ke? Bila kita kena assume tu okey ke? Kalau tak okey usah ulang, tak apa. Ustaz okey je, ya. Puan Sri Boleh lah okey? Ustaz ulang. Macam mana? Boleh lah Ustaz ulang je lah. Okey, ya. Bolehlah Ustaz ulang ajalah, ya. Tu tak tahu berapa persen dapat tu. Wali yuwafiyahum. Ya. Wali yuwafiyahum. Wow dah tahu dah. Wow tu partikel kan. Dia sentence connector. Ya, nanti tuan-tuan tanya pula. Ya, Ustaz kejap-kejap kata sentence connector, kadang-kadang partikel. Memang semua tu partikel. Cuma partikel jenis sentence connector. Lam supaya. Makna dia supaya. Ya. Kerana kalau manusia tidak dibangkitkan di akhirat, ya, macam mana Allah nak sempurnakan balasan? Sebab tu kita semua bila mati, ya, masuk dalam kubur, nanti dibangkitkan semula di mahsyar, dibicarakan, dimasukkan dalam syurga, baru Allah boleh sempurnakan balasan. Ada tak benda kita buat dalam dunia ni yang Allah, ya, Allah balas tetapi kita rasa macam ada lacking? Sebab dunia, tuan-tuan, dunia punya balasan mesti ada lacking. Ya, jarang orang dapat penuh, ya. Dapat apa kita panggil, ya, dapat 100%, ya. Sebab dunia bukan tempat je. Tempat balasan darul jazak tu adalah akhirat, besok syurga. Jadi benda-benda yang kita tak dapat di dunia, tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan akan diberi kesempurnaan di akhirat besok. Tuan-tuan kena percaya macam tu, ya. Tuan-tuan kena yakin. Jadi perkataan yuwafiyahum, ya, yuwafi itu maknanya dia. Dia tu siapa? Tuan-tuan kena assume kan. Dia tu siapa? Dia tu Allah. Ya.
Pasal apa dia tu Allah? Pasal you. Kalau tuwafiyahum, tu bukan Allah. Sebab Allah tak boleh direpresent oleh feminin, tak boleh. Allah memang bukan feminin, masculine feminin, tetapi kita assumekan Allah itu sebagai masculine. That's why kita kata wali you wali yuwafiyahum. Bukan wali tuwafiyahum, bukan. Wali nuwafiyahum, bukan. Kalau nun, kami. Kalau ta, dia perempuan. Kalau ya, dia lelaki. Kalau hamzah depan alif, ya, wafiyahum, aku, ana. Jadi 4 ya tuan-tuan. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Ya, kita kata Anita. Hamzah, nun, ya, ta. Anita. Kalau Anita duduk depan verb, maknanya dia adalah present tense. Ya, itulah cerita dia tuan-tuan. Ya, bahasa Arab tuan-tuan dapatlah. Ya, orang lain ada apa? Dekat chat ada apa tu? Okey, ya. Haji Megat, ya. Jadi dia akan ikut rakaman lah insya-Allah, ya. Okey, thank you, tak ada apa masalah, ya. Orang lain ada apa soalan, silakan. Ustaz, Ya. dekat sini ada 2 objek Ustaz. Hum dengan akmala. Dia ada objek 1, objek 2 ke Ustaz? Ah, ya. Wali fi Betul. hum, objek, akmala pun Objek objek. pertama, akmala objek yang kedua, betul. Betul, dia boleh ada 2. Ya, yuwafi menyempurnakan tu boleh ada 2. Menyempurnakan untuk mereka, ya, balasan ataupun apa ni, apa pahala, ya, amal-amal mereka. Ya, boleh 2. Cuma akmalahum, akmala adalah, ya, dia termasuk apa kita panggil compound noun, ya. Akmala tu first noun, home second noun. Ya, dia first noun, akmala boleh jadi first noun, boleh. Syarat first noun tak ada alif lam, tak ada tanwin. Ya, untuk apa ni second noun dia mesti berada selepas first noun dan dia mesti berbaris bawah kecuali kalau dia abnormal noun. Dia sebab home ni pronoun, bila pronoun dia abnormal. Bila abnormal tak boleh lah nampak kasrah dekat belakang tu, tak boleh nampak. Ya, tak boleh nampak lah baris bawah, tak boleh nampak. Ya, a'malahum sudah. Ya, jadi ada 2 betul kat rumah. Ya, ada lain soalan silakan. Terima kasih Ustaz. Pertama ya. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Ya, silakan. Tan Sri Hasmah okey ke? Okay, Alhamdulillah. Boleh Boleh faham. ikut ya? Boleh Faham. faham. InsyaAllah. InsyaAllah. Ayat 19 ni, ayat 19 ni satu ayat. Tetapi di dalam tu ada berapa ayat, Tan Sri? Tiga Ada ayat. 3. Okey, Alhamdulillah. Okey lah tu. Ya. Ha. Orang lain silakan, ada apa? Ya. Ada apa-apa? Ya. Syarin ada ke Syarin? Tak nampak nama dia. Ya. Kalau ada, respon lah. Ya. Tak ada ya. Okey, tak ada. Okey lah. Tak ada apa-apa. Ya. Yang lain, yang diam Ustaz tak tahu ya. Perempuan kena tanya soalan. Ya. Kalau tahu, kalau ada nak tanya, silakan. Boleh je. Ustaz tak ada hal. Ustaz boleh ulang balik. Kalau tak ada, kita move on terus Ustaz, kepada ayat. Ya. Ustaz, minta maaf Ustaz, satu lagi. Yang ayat ketiga tu Ustaz, hum tu subjek. Jadi dia punya khabar tu la La yuzlamun yuzlamun. Ustaz. Ya, betul. Dua-dua tu la yuzlamun khabar Mana dia. the rest of the sentence tu biasanya adalah, rest of the sentence Khabar. adalah predicate khabar dia. Betul. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Ayat 20. Wa yauma, dan pada hari, ya, yu'radu sekali lagi kat nomah, yu'radu. Macam mana tahu dia tu pasif? Ya, dia domah. Ain dia memang sukun, ya. Tadi ya dengan zo kan? Ya domah, zo tu sukun, sama. Ya, yang ni ya domah, ya ain tu sukun. Yu'radu. Ya. Pada hari yu'radu dihadapkan, diperlihatkan kepada siapa? Ya, allazina kafaru, kepada orang-orang yang telah kufur. Kafaru tu past tense, ya. Past tense untuk singular ke plural? Untuk plural. Kerana waw alif di belakang, ya. Okey. Jadi orang-orang kafir nanti di pada hari, ya. Sebenarnya orang kafir ni sejak masuk kubur dah Allah dah perlihat. Macam kita tuan-tuan, bila masuk kubur, ya, orang beriman dia akan diperlihatkan, ya, syurga tu tiap-tiap hari diperlihatkan. Ya, sebagai riwayat sebut pagi petang. Ya. Kalau orang kafir digambarkan, dipersembahkan pada mereka, ya, tentang apa? Tentang azab neraka tu. Ya, alanar, ya. Mereka dihadapkan, dipertontonkan kepada orang kafir itu alanar, ya, kepada api neraka.
Ya, jadi api neraka tu nampak. Dia belum masuk neraka lagi. Sebab mana ada masuk neraka lagi kan? Sebab masuk neraka mesti selepas Yaumul Mahsyar, lepas mahsyar, lepas dibicarakan baru masuk neraka. Ya, tapi di apa dalam kubur mereka dah rasa azab kubur. Mereka dah dapat mukadimah, intro kepada azab neraka tu dah dapat dah. Ya. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Ya. Yang azhabtum di sini daripada perkataan zahaba lah, root word dia zahaba, tapi di sini azhaba. Ada alif hamzah di depan, azhaba. Ya, yang kamu telah di belakang antum lah, antum. Yang kamu telah habiskan, ya, tayyibatikum, rezeki kamu yang baik-baik fi hayatikum dunya, dalam kehidupan dunia kamu semasa di dunia. Ya, wastamta'tum, dan kamu telah bersenang lenang, ya, biha dengannya, fal yauma, pada hari ini, ya, tujzauna, sekali lagi tujzauna pasif juga sebab domah jauh tadi ya, yu'radu, ya, yu'radu, ya tu kan, yu'radu, cuba tengok yu'radu, ya, bila yu'radu, ya, dia ya tu domah, di sini ta tu domah, tujzauna, kamu dibalas, ya, azaba, dengan azab, alhun, yang hina, bima kuntum tastakbirun, disebabkan oleh dulu kamu masih di dunia kamu sombong, kamu takbur, ya, fil ardi, masih di dunia, di muka bumi, bi ghairil haq, sombong tanpa hak. Maknanya tuan-tuan, boleh tak kita sombong secara umum? Sombong ni boleh kan? Sebenarnya sombong ni boleh. Sombong dengan hak, maknanya sombong pada tempat yang sesuai. Macam orang sombong dengan kita, orang kafir lah, ya, dia kata, ya, dia kata anak dia belajar kat UK lah, nak belajar kat US lah, nak belajar kat mana-mana kan, ya, tak ada masalah lah, ya, itu anak dia kan. Kita kata bukan anak awak je, anak saya pun sama kak, ya, lagi hebat kita kata. Anak belajar kat mana? Anak saya UK, nombor 2 UK, nombor 3 semua UK. Anak saya US ada, UK ada, Jordan ada, Egypt ada, lagi hebat, ya. Jadi tapi jangan bohong, ya, jangan bohong, kita kena cakap yang betul. Jadi bila kita cakap tu, adakah kita sombong? Ya, kita sombong. Tetapi sombong pada tempat yang sesuai. Sombong. Ya. Jadi contoh kan, kita kita naik lift lah, ya. Kita dengar orang tu cakap Perancis apa semua, ya. Kalau English kita sama-sama pandai English, ya. Cakap Perancis, ya. Kalau Ustaz cakap Arab pula. Ya, cakap Arab. Kita guna Spanish ke apa semua sebagainya kan. Ya, dia pun terdiam, dia pun tengok kita, oh, bukan aku seorang je pandai foreign language, ada orang lain pandai lagi. Ya, bukan kita nak tunjuk, bukan kita nak riak tak, tetapi kita nak mengajar dia bahawasanya jangan sombong sangat. Bukan kau seorang je pandai, ada ramai lagi orang pandai. Macam tu ibarat dia. Jadi sebab itu perkataan bi ghairil haqqi, ya. Kalau bil haqqi tak ada ghairi, okey. Ghairi maknanya tanpa hak. Boleh tak kita sombong? Boleh. Tapi dengan hak, maknanya sombong pada tempat yang sesuai. Sombong pada orang yang memang sombong. Orang sombong kita balas dengan kesombongan. Supaya dia boleh diam sekejap. Tak ada sombong sangat. Ya. Wa bima kuntum tafsukun. Ya, dan disebabkan oleh apa yang kamu fasik masa dunia dulu. Okey tuan-tuan, ya. Ayat ni panjang. Ustaz ulang balik. Orang-orang kafir ni tuan-tuan, orang kafir, ya. Masa di dunia dia dapat nikmat tak? Dapat. Masa di dunia dia bersenang-senang tak dengan harta benda sebagainya? Ya. Ya. Sebab itu, oleh kerana di dunia dia dah habiskan dia punya rezeki yang baik-baik, dia dah habiskan dia punya kesenangan, maka di akhirat Allah balas dengan azab. Tu je point dia tuan-tuan. Di dunia, ya, dia dapat kebaikan, dapat, ya. Adakah, cuba kita tengok, ya, orang yang duduk sekitar kita ni, orang bukan Islam, ya, tak pernah sembahyang, ya, kemudian makan benda-benda haram, minum benda-benda haram, ya, kemudian buat benda-benda yang kita kata tak sepatutnya. Hidup dia penuh dengan kepura-puraan, ya tuan-tuan, ya, bersenang lenang, tak pernah ingat Allah, tak pernah, ya, pergi jangan kata pergi masjid, pergi gereja dia pun tak pernah tuan-tuan, ya, dia tak buat, tak peduli je. Dia kata agama ni buang masa je, dia kata. Ya, buat apa weekend nak pergi ke gereja. Haleluya, buang masa. Ya, macam orang Islam. Macam tu kan kadang orang di kalangan orang Islam sendiri. Ya, dia kata pasal apa sembahyang panjang-panjang ni, sembahyang tarawih. Dia kata baca surah pendek sudahlah. Ya, baca surah panjang-panjang nak buat apa? Ya, buang masa. Lebih baik kita gunakan masa tu untuk benda lain. Buat bisnes online lagi bagus. Ya, dia cakap macam tu. Ya, kita jangan layanlah dulu, biarlah dulu. Ada peluang kita balas balik. Ya, balas balik itu bukan kerana kita nak buat jahat pada dia, tak, tapi nak mengajar dia supaya jangan sombong.
Ya, ada masa kita habiskan masa untuk dunia, ada masa untuk akhirat. Tak boleh dunia saja. Ya, dunia ni nak berjalan, nak pergi sana, nak pergi sini, suka hatilah. Ya, nak snorkeling, ya, nak apa kita panggil, nak diving, nak apa, buatlah tuan-tuan, tak ada masalah. Islam tak pernah larang. Asalkan tak tinggal sembahyang. Ya, asalkan tak riak, asalkan tak sombong dan sebagainya. Ya, tetapi macam tadilah, ya, ada masa untuk akhirat, ada masa belajar, dengar kuliah, pergi program-program agama, ya, hadir majlis-majlis ilmu. Kena ada lah, ya. Kita kena bahagikan masa kita ni. Tak bolehlah dunia saja kan, akhirat kena. Tapi bagi orang kafir, ya, oleh kerana di dunia dulu, ya, azhabtum, ya, kamu telah habiskan tayyibatikum. Ya, tayyibat, benda-benda baik yang kamu dapat di dunia dulu. Ya, kamu dapat rumah, kamu dapat masa, kamu dapat kesihatan. Semua benda tu masa di dunia kamu dah habiskan. Fi hayatikum ad-dunya. Di dalam kehidupan dunia kamu. Ya, masa di dunia dah habiskan dah. Wastamta'tum, dan kamu telah bersenang-lenang. Ya, istimta'. Istimta' maknanya bersenang-senang. Bersukaria, relax, tidur suka hati, pukul berapa nak tidur pun boleh. Ya, orang Islam tak. Lepas maghrib jangan tidur. Ya, sebab kejap lagi datang isyak. Ya, kalau nak tidur pun lepas isyak. Selesai isyak, tidurlah. Ya, tapi kalau dalam kehidupan, ya, jangan apa kita panggil, bangun subuh. Ya, lambat-lambat pun bangun kita kata. Jangan tak bangun. Ya, sebab apa? Sebab itu adalah tuntutan dalam agama. Di dunia dia bersenang-lenang. Bila selesai itu fal yaum, maka Allah kata pada hari ini, ya, hari pembalasan, tujzauna, kamu dibalas dengan azabal hun, dengan azab yang menghinakan. Ya, bima disebabkan apa yang kuntum kamu tastakbirun, kamu sombong, ya, dulu fil ardi, di atas muka bumi. Masa kamu hidup dunia dulu kamu sombong, ya. Bighairil haq, sombong tanpa hak. Mana sombong itu, ya, kerana sombong tu sombonglah riak, ya, sombong kepada orang beriman, sombong kepada orang yang committed pada agama, dia sombong. Dia kata saya ni, ya, walaupun tak sembahyang tapi saya tak sakit. Ya, elok saya dah buat apa medical check up, doktor kata jantung saya elok. Ya, saya tak ada sakit lutut, ya, saya tak ada kencing manis, saya tak ada masalah buah pinggang, saya tak ada tu, tak ada ni, semua tak ada, dia kata. Okey. Ya, jadi sombong dia, ya. Tetapi nanti bila Allah datangkan sakit, ya, Allah cabut nyawa dia, ya, secara tiba-tiba, tak ada persediaan, baru dia tahu pada masa tu. Tapi dah terlambat. Ya, sebab itu taubat Allah terima. Ya, innama taubah, ya, innama apa ni, tuqbalu taubah, ya, diterima taubat itu, ya, sampai bila hatta yughayyir, sehinggalah manusia itu punya apa kita panggil, dia punya nyawanya sampai dia ghargharah, sampai dia punya halkum dia. Kalau dah lebih pada tu, sorry, minta maaf. Dah tertutup pintu taubat dah, ya, dah sampai situ dah tertutup pintu taubat. Macam Firaun, ya, bila nak lemah dah, ya, degrade with the leg, baru nak beriman pada agama Nabi Musa, sorry. Ya, too late for you, kita kata, ya. Jadi oleh kerana itu, maka di akhirat besok, ya, mereka, ya, didedahkan, ditunjukkan tentang azab neraka, dibalas dengan azab neraka. Disebabkan, ya, dulu masa di dunia apa mereka buat? Mereka tafsukun, mereka buat benda fasik. Ya, benda fasik ni maknanya benda maksiat yang tidak taat pada Allah. Allah suruh solat tak, Allah suruh mengaji tak peduli, ya. Semua benda-benda perintah daripada Allah tu mereka tak buat. Bila mereka tak buat, bila Allah balas, memang Allah balas betul-betul punya balasan, tuan-tuan. Okey, ya, habislah ayat tu. Selesailah, tuan-tuan. Ya, pendetilan tuan-tuan nak tanya silakan. Apa nak tanya? Ya. Apa nak tanya? Daripada perkataan wa yauma yu'radu. Kak Nap ada apa? Ya. Kak Noma. Belum, Ya, belum silakan. lagi. Tan Sri, okey, ada apa? Tanya kenapa wa yauma yu'radu tu kenapa dikatakan pasif masa dihadapkan pada hari kiamat tu? Kenapa dia kata pasif? Pasif pasal terjemahan dia pun dihadapkan. Bukan menghadapkan, dihadapkan. Maknanya Allah hadapkan pada mereka. Allah yang buat benda tu, Allah aktif lah. Tapi kita yang menerima, kita tu Dah pasif. dihadapkan kira pasif lah, dihadapkan. Macam dimakan lah, ya. Macam Tan Sri makan durian, ya. Itu aktif sebab Tan Sri makan. Tapi durian dimakan oleh Tan Sri. Itu kan pasif. Dimakan.
Ya, okey. Okey. Terima kasih. Ya, sama. Jadi kalau Allah menghadapkan azab itu, Allah membentangkan azab, itu aktif. Ya, mereka didedahkan, mereka dihadapkan kepada azab. Oh, tu pasif lah. Ya, sebab tu nak kenal dia, kita tengok yang 4 huruf hamzah nun yata di depan dan biasanya dia dalam bentuk domah. Tengok No. yu'radu. Yu'radu. Ya tu domah. Itu pasif, tanda pasif. Ya. Kemudian di bawah tadi apa? Tujzauna. Tu Tujzauna ni. zauna. Ha, Oh, dia sama huruf eh? tak sama, pasif Sama. juga. Sama pasif ya. Kamu dibalas kamu. Pasal apa kamu ya? Pasal pasal ya, pasal ada waw nun ramailah. Ya tujzauna, kamu ramai ya. Kamu dibalas, bukan mereka lah ya. Kalau mereka yujzauna. Ya. Hmm. Kalau kamu ramai tujzauna. Jadi kita kena tengok huruf depan tu. Dan sini kena tengok huruf hamzah, atas alif, huruf nun, huruf ya dan ta. Bunyi dia apa tadi? Hamzah, nun, ya, ta. Anita. Anta. Anita. Anita. Jadi kalau Anita duduk di depan, biasanya dia adalah present tense. Jadi Hmm. bila dia present tense, kita kena tengok. Dia bunyi dia A ke U. Kalau U, pasif. Kalau Terima kasih. A, aktif. Oh. Okey, okey, okey. Ya. InsyaAllah. Okey, selesai. Okey, orang lain ada apa? Kak Nomah ada apa lagi? Kak Masyita. Ya, Ustaz, silakan. azhabtum tu, azhab tu past tense Ustaz. Past Macam tense. lain Ya. sikit bentuk dia. Dia past tense 4 huruf. Hamzah, Zal, Ha, Ba. 4 huruf. Bukan 3. Kalau macam apa kita panggil ya. Kalau macam Amilu tu kan. Ain, Mim, Lam. Waw tu tak pedulilah ya. Sebab waw tu menunjukkan plural. Ain, Mim, Lam 3 huruf. Ya. Ain, Mim, Lam 3 huruf. Kafaru kan. Kafaro. Kafaro 3 huruf. Tapi kalau azhabtum 4 huruf. Hamzah atas alif, zal, ba, zal dan ha dan ba. Azhaba daripada 4 huruf. Ya, apa makna azhaba? Menghilangkan, menghabiskan, ya, menghantar. Ya, cuba tengok dalam kamus tuan-tuan azhaba. Cuba tengok azhaba. Apa dia punya apa kita panggil ya? Apa dia punya apa ni makna dia? Azhaba. Bukan zahaba ya, azhaba. Cuba tengok azhaba. Azhabah. Jumpa tak? Siapa jumpa, beritahu muka berapa? Baik. Jumpa, dia jumpa Kak Nam. Cari pada Hamzah ya. Hamzah tak alif. Jumpa? Belum? Okey, dah jumpa dah. Azhabah. Kamus kuning. Kamus Oh, jadid. Pak. Belum. Azhabah yuzhibu. Water. Jumpa? Tak jumpa tak apalah. Kalau tak jumpa, azhabah tu maknanya telah menghabiskan, menghilangkan. Tak apalah kalau tak jumpa nanti apa ni cari kemudian. Ya. Ada soalan apa-apa dekat sini? Kafaru, ya, kafaru past tense. Berapa huruf? 3. Ada waw kat belakang? Waw tu untuk tunjuk plural. Belum. Amilu sama juga. Waw tu plural juga. Ya, waw alif plural. Waw alif plural. Ya, amilu yang usah highlight ni. Ya, untuk menunjukkan plural. Kalau kafaru sama juga. Ya, allazina pun kita dah tahu dia adalah plural. Kalau dia singular allazi. Kalau plural allazina, allazina amanu waw alif kat belakang. Allazina kafaru waw alif belakang. Allazina fasaku waw alif kat belakang. Waw alif kat belakang semua menunjuk pada makna plural dan dia past tense ya. Past tense yang boleh masuk waw alif di belakang.
Tapi kalau dia dalam bentuk present tense, ya, macam mana present tense ni? Tujzauna waw nun. Ya, itu waw nun, ya. Kalau waw alif past tense. Kalau waw nun present tense. Ya. Macam ni tastakbirun. Ni perkataan ni tastakbirun. Daripada perkataan istakbara. Ya. Jadi tastakbirun. Tastakbirun. Kat mana menunjuk kepada makna plural waw dan nun kat belakang? Ya, waw dan nun, ya. Kemudian apa kita panggil, ya, tastakbirun depan kamulah, kamu sombong, ya, kamu sombong, kamu. Kalau kamu seorang tastakbiru, kalau kamu ramai tastakbiruna. Tastakbiru tak ada waw nun untuk seorang, tapi kalau ramai tastakbiruna. Okey tuan-tuan, ada soalan silakan, ada apa yang Ustaz boleh tolong? Ustaz, tayyibatikum tu plural kan? Yang mana? Feminine plural kan? Tayyibatikum. Thayyibatikum. Ya, betul. Thayyibatikum. Ada alif dan huruf ta di belakang dia. Thayyibat. Daripada perkataan thayyib lah. Kalau thayyib satu. Ya, thayyibun kan? Satu. Ya, kalau dia feminin thayyibatun. Kalau dia apa ni plural thayyibat. Thayyibat. Banyak lah, ya. Macam hayatikum, ya, hayatikum. Sama ni. Hayatikum, ya. Hayatikum sama alif dengan ta juga, ya. Cuma hayatikum ni, ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya kedudukan tu, bentuk dia macam thayyibatikum, ya. Kehidupan, sebab dalam hidup ni kita melalui macam-macam fasa, ya, fasa alam roh, ya, dalam rahim emak kita, dalam dunia, kemudian dalam alam barzah, kemudian dihidupkan di mahsyar sampailah ke syurga besok mudah-mudahan, ya. Okey, hayatikum tu dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk compound noun, compound. Hayati, ya, first noun, second noun. Pasal apa hayati? Pasal ada depan dia fi. Ya, fi hayatikum. Ya, ad-dunya. Ya, jadi asalnya al-hayat ad-dunya. Asalnya al-hayat, tapi alif lam buang. Pasal apa alif lam kena buang? Pasal dia first noun. First noun mana boleh ada alif lam? Ya, asalnya al-hayati ad-dunya. Masuk kum kat belakang. Ya, maka alif lam buang. Ya, jadi hayatikum saja. Ya. Kat rumah boleh tak? Al-hayatikum tak boleh. Mana boleh al-hayatikum? Pasal apa al-hayatikum tak boleh? Sebab first noun mana boleh ada alif lam? First noun boleh alif lam? Tak boleh. First noun boleh tanwin? Tak boleh. Ya. Bila sesuatu noun tak ada alif lam dan tak ada tanwin, dia bersambung dengan second noun, maka dia adalah first noun, confirm. Ya, hayatikum, hayati first noun, kum second noun. Ad-dunya, dunya jadi sifat. Sifatnya adjektif kepada hayat. Maknanya kehidupan di mana? Ya, kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia. Di dunia sekarang lah, ya. Masa hidup di dunia, mereka dapat tak kebaikan-kebaikan? Dapat. Dapat tak rezeki? Dapat. Allah bagi. Tapi Allah bagi mereka rezeki dalam keadaan Allah redha ke Allah marah? Allah marah. Ya, sebab tu orang kafir dia dapat, tapi Allah marah. Ya, sebab apa Allah marah? Sebab mereka tak patuh pada perintah Allah. Tapi oleh kerana mereka usaha dalam hidup, boleh tak mereka dapat? Dapat. Ya, mereka dapat. Kerana apa dapat? Sebab mereka usaha dan Allah bagi, ya. Tetapi Allah bagi dalam keadaan Allah murka, bukan dalam keadaan Allah rela, Allah redha, bukan. Tuan-tuan kena bezakan, ya. Sebab kalau tidak kita susah hatilah tuan-tuan, ya. Kita kata orang kafir itu walaupun tak semayang tapi dapat rezeki. Aku walaupun semayang dapat juga tapi tak banyak. Kita akan komplain. Komplain sebab kita bandingkan dunia, ya. Kita tengok nanti balasan kita di akhirat. Oh, ya, tak boleh lawan. Kita bayangkan tadi, ya, Ustaz sebut tadi kan, ya. Orang yang paling akhir masuk ke syurga. Ya, dia paling last keluar daripada neraka masuk syurga. Ya, yang dia dapat tu 10 kali ganda lebih baik daripada orang yang paling kaya di dunia. Ya, itu orang yang terakhir masuk syurga. Ya, orang yang awal-awal masuk macam mana? Tak payah tanyalah tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Okey, ada apa? Silakan. Ada apa Ustaz boleh tolong? Tan Sri ada apa? Puan Sri? Ya. Tak ada Ustaz. Okey. Okey. Tak ada, ya. Orang lain silakan. Ada apa?
Ya. Kak Syam ada apa Kak Syam? Ya. Kak Nap, Kak Zaleha, ya. Ada apa? Kak Rosni, Kak Ramlah, ya. Ustaz panggil seorang-seorang ni, ya. Sebab tak kenal nama ya, main panggil je. Ya, Kak Nyonya, ya. Dah ada Quran Iqrab ni. Dah kurang nak tanya sebab dah tahu. Sebab dah tahu ya. Tapi tak apalah ya, sebab dia akan membantu ya. Cuma mungkin tuan-puan akan tanya, ya macam tadi kan, ya. Mubtada tu apa Ustaz? Mubtada tu subjek ke? Ya, ya, paling kurang kita dah tahu. Ya. Dan dia berada pada muka surat berapa? Kerana ya soalan Kak Mariatun tak ada malam ni. Surat 6 Hello Ustaz. Halaman 7. Yang akak tanya tu muka surat berapa apa Kak Mariatun? Kat awal dekat depan sekali Ustaz. Yang depan sekali. Yeah. Muka surat berapa? Muka surat 6 dengan 6 dengan 7 Roman Ustaz. 6 dengan 7 daftar istilah. Memanglah itu memang nak kena tahulah ya. Nak kena pergi satu-satu lah ya. Okey, kita pergi sekali lalu je ya. Muka surat ya Roman yang ke-6. Yang ke-6 ya, daripada awal-awal ya, muka surat 6 awal, daftar istilah. Cuba masing-masing buka ya kalau tak ada. Tan Sri Hasmah dia ada buku ke? Saya belum belilah Ustaz. Nak beli mana? Kat mana? Shopee. Shopee mana tempat lain lagi beli? Semua Shopee je Tan Sri. Nanti minta apa ni? Minta ajar apa ni? Ajar lupa nama untuk masuk dalam apa Quran WhatsApp Quran ni dia punya ni gambar Dah ada dalam grup bahasa Arab dah ada dah. dah Ya. ada Ada. I Cuba miss tengok lah ya. aku dah kena scroll dia down. Tak apa saya cari nanti. Okey. Boleh order dengan Lina juga Tan Sri. Lina mana? Lina yang dekat Ipoh tu, kita orang beli dengan dia senang. Oh, belikan dia. Dia buatnya. Dia ada adik dia ada kedai buku. Oh, tolong bagi nombor telefon dia lah. Boleh saya WhatsApp kat dia, minta dia hantar. Nah, you can give me your address, I order for you boleh. Ramai dah order dah. Macam mana? Nanti I contact you lah. Okey. I contact you nanti. Okay. Okey. Okey ya. Jadi apa ni? Adik dia ada kedai di Kuala Lumpur ke di Perak? Ipoh. Oh, di Ipoh. Okey. Ha. So adik dia boleh belikan lah. Dia post nanti lah, dia post. Kita kirim Okey. duit dia post. Oh. Kak Mariatun pun beli post daripada dia juga. Okey. Ya. Okey, kita pergi muka surat yang ke-6 tu. Oleh kerana sebahagian besar tak ada kitab, kita pergi sekali lalu saja sebelum kita tamat. Yang pertama, mubtada dia panggil. Ya, mubtada. Ya, mubtada tu Ustaz terjemah je. Mubtada tu maknanya subjek. Mubtada tu adalah subjek. Kita pergi yang merah je dulu ya. Siapa yang ada buku, tengok yang merah saja. Mubtada, bahasa Arab, bahasa kita adalah subjek. Dia berada di awal ayat. Boleh juga di tengah ayat, boleh. Tak ada masalah. Ya. Kalau dia di awal ayat, biasanya ada alif lam. Kalau dia macam tadi, darajatun kan. Kita tengok tadi, perkataan darajatun. Ya. Kalau darajatun memang tadi kan. Ya, darajatun. Walikullin darajatun. Macam mana kita tahu? Dia adalah subjek ya, pasal walaupun dia tidak berada di awal ayat, tapi dia tidak didahului oleh verb. Kalau dia tidak didahului oleh verb, ya, kalau ada verb depan dia, dia jadi dua. Kalau tak ada verb depan dia, dia jadi subjek juga walaupun dia tidak berada di awal ayat. Tu je. Senang cerita. Kemudian kita ada mubtada ya, mubtada muakhar. Mubtada muakhar maknanya subjek yang kita belakangkan dia. Ini macam ni lah. Ni darajat ni. Ya, Kak Nap, Kak Norma, ya, Tan Sri, darajat ni. Inilah yang dipanggil sebagai ya, kita panggil apa? Macam belated lah. Ya, belated subjek. Subjek. Belated ya. Belated tu maknanya dia tak duduk di awal. Dia duduk tengah-tengah. Dia belated, dia datang kemudian. Itulah maksud ya, apa dia? Mubtada muakhar. Dalam bahasa Arab dia ya. Kak Mariatun, bahasa orang putihnya belated apa ni apa? Subjek ya. Lagi senang. Kemudian nombor 3, khabar. Apa makna khabar? Khabar adalah predicate, cerita dia, story dia.
Ya. Apa ayat yang kita bagi tadi? Apa ayat yang Ustaz bagi contoh tadi? Ahmad, Kak Maritun, Ahmad, apa lagi ayat tadi Ustaz bagi? Mula-mula sekali. Ahmad, Apa ya? Hmm. bantai je lah. Ya. Ayat-ayat biasa je Ustaz buat. Ayat apa? Ahmad apa, tuan-tuan? Tolonglah Mak seorang. pergi sekolah. Mana ada Ahmad pergi sekolah, Ahmad pergi pasar. Ahmad pergi ke pasar. Yang mana subjek? Ahmad. Pergi ke pasar tu apa Kak Maritun? Pergi ke pasar. Cerita. Yang mana Cerita satu dia. Predikat. predikat? Predikat tu, Kata. ya betul. Predikat tu pergi ke pasar ke, pergi je ke ataupun pasar tu. Yang mana satu predikat? Pergi. Pergi ke pasar. The whole sentence tu lah. Rest of the sentence. Kalau pergi tu verb. Kalau ke Okay. tu apa? Ke tu partikel. Dia khabar ya, Pasar tu khabar. noun. Bukan khabar ke tu, pergi pasar. Khabar si Ahmad tu. Inilah yang tengah cerita ni. Puan Sri dah ada buku ke belum? Belum lagi Ustaz. Saya Ha, baru order tadi. Tanya apa tu Puan Zainab tadi. samalah tadi ya. Kalau macam tu, apa Kak Maritun ambil nama Ipoh, Puan order Sri dari sekali. Ipoh. Ha. Okey. Jadi kita tengah cerita khabar lah ni. Betul lah khabar. Ya. Khabar tu adalah cerita. Story dia. Story dia. Yang mana satu story Kak Maritun? Ulang balik. Pergi Pergi pasar. pasar. Pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Bukan pergi tu saja. Bukan ke saja. Pergi Bukan pasar verb, saja. Pergi ke pasar. fa'il. Ya. Fi'lun, fi'lun. Okey. Ya, selesai. Sudah. Kemudian ambil satu lagi. Ya. Khabar muqaddam. Apa makna khabar muqaddam? Khabar muqaddam adalah ya Awal. apa? Predikat yang Khabar. diawalkan. Kat mana predikat diawalkan? Ni wali kulin ni. Inilah dia predikat yang diawalkan. Wali kulin. Asalnya apa? Asalnya ayat ni apa bunyi dia? Apa Darajat. ni? Darajatun Darajatun. lim. Wali kullin. Darajatun Amilu. wakil wali Kan? Lima kulli. amilu. Lima. Bukan. Waw tu di awal juga. Wa darajatun Oh, darajatun likulin. Waw tu duduk likulli. depan. Hmm. Darajatun tu duduk antara waw dengan likulin. Faham tak? Darajatun. Darajatun. Likulli mima amilu. Sekali lagi. Sekali lagi. Wa darajatun Ha? likullin mimma amilu. Okey. Bukan? Betul. Ya. Ya, itulah jawapan dia. Ya. Jadi jangan tinggal waw tu. Jangan kata darajatun wali kulin. Mana ada ayat waw duduk kat tengah. Ya. Wa darajatun. Waw tu mesti awal juga. Darajatun likulin. Itulah dipanggil ya, dipanggil predikat yang diawalkan ataupun ya, apa tadi? Khabar muqaddam. Muqaddam yang diawalkan. Muakhir yang dilewatkan. Ya. Macam itulah cerita dia. Sebab tu kita ada jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim asal diawalkan ke waktu zuhur. Jamak takhir, zuhur dia lewatkan ke waktu asar. Macam itulah tadi. Jadi kalau dia mubtada, ya dia subjek, belated subjek, maknanya subjek itu dilewatkan. Tapi kalau bila subjek dilewatkan, dah tentulah predikat diawalkan. Kak Maritun, okey? Okey, Ustaz. Cantik. Sudahlah tu, cukuplah tu. Boleh tidur dah malam ni. Boleh tidur dengan senyum. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz InsyaAllah. beritahu. Ya, ilmu ni, ilmu. Bila kita dapat, kita puas hati. Bila kita Betul, dapat, Ustaz. kita puas hati. Dapat sebelum Ustaz ni dah tua. Betul, Ustaz. Dapat InsyaAllah. kita puas hati, Alhamdulillah. InsyaAllah. Sikit-sikit tak apa. Ya, sebab kita tak ada kejar apa-apa. Kita hanya kejar pahala Allah, redha Allah dan kita nak faham Quran. Itu aja. Itu tujuan kita hidup ni. Ya. Okey ya. Itu yang boleh Ustaz sampaikan pada Kak Masitah, pada Persatuan Wanita Islam Berhati, pada semua. Terima kasih kerana Terima masih kasih. sabar mengikut kelas ni. Dapatkan buku ni dan praktis sendiri kat rumah. Praktis. Sebab 30 juzuk ada ni buku ni. 30 juzuk tuan-tuan. Senang. Ya. Naik taraf macam ni. Jangan tengok makna saja. Tengok dia punya analisis grammar dia. Tata bahasa punya analisis. Tuan-tuan akan syukur Alhamdulillah nikmat Allah bagi. Allahu Akbar, besar tuan-tuan. Ya. Ustaz dulu masa belajar tak ada benda ni. Ustaz belajar dulu ya, masa Ustaz muda-muda dulu 17 tahun 18 tahun tak ada benda ni, belajar sendiri. Ya, belajar pada guru je. Maknanya kita salin sendiri semua satu-satu. Sekarang dah senang. Ya, okey.
Sekadar tu, terima kasih semua. Mudah-mudahan Ustaz, kita... Terima kasih Ustaz, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. ya, Ustaz, bolehkah, Ustaz, bolehkah. saya nak discuss sikit pasal bulan Ramadan ni Ustaz. Sebab next Silakan. month kita nak post dah program for Ramadan kan. Ya, ya. So Ustaz nanti Malam akan susah. ajar Saturday saja kan? Boleh Ustaz? Macam mana? Saturday ya. Pukul 3 kan, macam dulu kan? So kita start that mean on the 16 lah. Is it? No. Every week kan? Betul lah tu. Ah. Betul lah tu. Sebab kita puasa 12 bulan Mac. So maknanya okay. 16, 16 juga betul kan? 30 adalah kelas kan? Sampai itu je lah kot. Kan? 6 April. 6 April ada lagi. 6 April, tak. 6 April. Mungkin 6 last week tu April, tak ada. Kita 6 tutup April lah first kelas week lah. kan? First week tak ada. No, sorry. Saya ni ke mana? Tak ada. First week tak ada lah Ustaz. Because kita start March. 12 March. So kita start on the 16 lah sebenarnya. 16, 23rd, 30th. Lepas tu the 6 Hari April berapa? kita cuti lah Ustaz. Boleh? Boleh nanti. Tak apa, kita mula je dulu. Kita mula je tu on the 16 tu. Nanti kita tengok macam mana nanti. Kita Sebab tengok. saya Pukul last 3 time petang. Pukul berapa? nak pergi umrah Ustaz. Ya. Tak apa nanti kita ni lah. Kita Boleh, go boleh, along insyaAllah. nanti we talk about it ya. Boleh, okey. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Tapi yang lain 3 semua petang kan? ada Mula. setuju tak buat pukul 3? Macam mana? Ya, Yang okey lain-lain tu lah. aja. Setuju Kita kan buat balik pukul 3? normal lah macam dulu lah. Macam dulu InsyaAllah. pukul 3 lah. Boleh, insyaAllah. Ya. Pukul Okey. 3. Terima kasih semua. Okey. Terima Sama, kasih ya. aja. Terima kasih Ya, Ustaz. terima kasih. Terima kasih Okey. Ustaz. Sama, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama, Terima kasih Ustaz. sama ya. 3 petang.